Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa kabar anda semuanya? Semoga sehat dan ceria selalu dan diberikan kesihatan yang baik. Bertemu kembali ke video channel Pesona Bintang Warga Emas. Saya hargai sokongan dan penyertaan anda menonton program menu Gaya Hidup Sehat ini. Saya bukanlah lelaki kiriman Tuhan, hanya seorang insan kerdil yang ingin membantu anda dan berkongsi tip-tip kesihatan. Betapa pentingnya kita menjaga kesihatan gaya hidup yang sihat melalui pemakan kita seharian. Tidak ada masalah terlambat. Bangkitlah dan marilah kita bersama-sama mengamal gaya hidup yang sihat. Walaupun anda belum ke tahap warga emas, boleh mencubanya. So, jangan tunggu kita dirawat, barulah kita mencegah penyakit yang datang menimpa diri anda. Baiklah, sebelum saya menerangkan tip-tip kesihatan dan menu gaya hidup yang sihat, izinkan saya membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bukalah kepada kami pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu kesihatan, pintu-pintu kenikmatan, pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kekuatan, pintu-pintu cinta sejati dan jodoh, pintu-pintu kasih sayang, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu ilmu yang bermanfaat, pintu-pintu ampunanmu, dan pintu-pintu reda menuju surgamu. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya ingin menerangkan arola kesihatan dan share dengan anda. Mengikut kajian dan pakar daripada runding kesihatan dan nasihat doktor, bahwa stres atau tekanan merupakan satu keadaan yang mana individu mengalami ketidakstabilan dari segi fizikal atau mental disebabkan sesuatu bagaimana menimpanya, seperti tekanan hidup, pekerjaan atau keluarga. Stres adalah punca utama individu mengidap sesuatu penyakit. Antara penyakit berpunca daripada stres adalah kesukaran untuk tidur, kemurungan, penyakit jantung, masalah gangguan pemakanan, asma dan kencing manis. Masalah stres boleh berlaku dalam kalangan masyarakat di seluruh dunia tanpa mengira peringkat umur. Pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia turut menambahkan lagi risiko stres. Dalam keadaan individu, ketika stres, badan akan menghasilkan hormon rangsangan adrenalin sebagai persiapan untuk melindungi individu. Rembasan hormon adrenalin mengakibatkan perubahan basikal atau kenaikan darah, tuntutan jantung pertama. Kesan perubahan tersebut, individu akan mengalami gangguan terhadap selera makan. Apabila penghasilan hormon adrenalin kurang kesan daripada stres, penghasilan hormon kortisol mula meningkat. Hormon kortisol merupakan stres menyebabkan selera seorang bertambah dan mampu mengakibatkan kenaikan berat badan, terutama jika berhadapan dengan masalah stres kronik. Sedar atau tidak, ketika berada dalam tekanan, kita cenderung untuk makan makanan tidak sihat untuk meredakannya. Lebih membimbangkan apabila mereka tetap makan biarpun ketika tidak lapar. Perkara ini disebabkan oleh peningkatan hormon kortisol yang mengakibatkan keinginan seseorang
untuk mengambil makanan tinggi lemak. Gula dan garam, terutamanya snack tidak sihat seperti makanan ringan dan makanan segera. Lebih membimbangkan apabila individu akan terjebak dalam pengambilan kafein berlebihan. Keadaan tersebut mengurangkan tumpuan individu, menyebabkan berlakunya gangguan tidur dan meningkatkan tahap kortisol dalam darah. Disebabkan itu, diet seimbang diperlukan untuk membekalkan nutrien dan tenaga yang diperlukan untuk menangani stres. Individu disarankan untuk mempelbagaikan pilihan makanan dan makan secara sederhana dalam usaha memastikan badan dapat menyerap kesemua nutrien yang diperlukan. Antara makanan yang disyorkan untuk mempelbagaikan pilihan makanan dan makan secara sederhana dalam usaha memastikan badan menyerap kesemua nutrien yang diperlukan. Antara makanan yang disyorkan bagi membantu mengurangi stres ialah butiran penuh, sayuran hijau, ikan salmon, kekacang, susu, buah-buahan yang tinggi vitamin C, avokado dan coklat gelap. Bukan hanya pemakanan, gaya hidup sihat juga disarankan untuk melakukan seperti tabiat dan tetap dan amalan seimbang. Menerusi tabiat diet tetap, pengambilan makanan yang sederhana mengikut 3 waktu. Yang utama tetap ialah sarapan pagi, makanan tengah hari dan makanan malam sangat digalakkan. Individu dinasihatkan untuk tidak melangkau mana-mana hidangan utama kerana boleh mengakibatkan keinginan makan meluap-luap, menyebabkan pengambilan makanan yang tinggi dalam lemak. Gula dan garam kurangkan, pengambilan kafein, garam, gula dan alkohol agar keseimbangan badan dapat dikekalkan dan seterusnya menghindari stres. Selain pemakanan, beberapa kaedah lain juga boleh membantu individu menangani stres, iaitu menarik nafas, beribadat, bercakap dengan seseorang, berehat sambil mendengar musik, berurut, beriadah, bersenam serta berfikiran positif. Akhir kata, kenali punca stres supaya tindakan susulan boleh diambil untuk mencari jalan penyelesaian. Di samping itu, ambil langkah pencegahan awal bagi mengelak yang menjadi teruk. Sekiranya stres anda tidak dapat dikawal, sila dapatkan nasihat daripada pakar kesihatan dan doktor. Tekaskan keazaman dan terus percaya untuk menerangi stres ke arah kesejahteraan hidup. Baiklah, anda dah bersedia untuk mengambil nota? Saya juga akan upload menu set gaya hidup sihat ini dalam channel video ini sebagai rujukan anda. Menu gaya hidup sihat yang ke-7, iaitu satu program diet plan untuk 7 hari. Sarapan paginya ialah 1 gelas air lemon, 1 mangkuk kecil
biji ren hot, 2 biji telur rebus. Bahan-bahannya ialah 2 bulas lemon, 1 paket hot, 1 sudu kecil kismis ataupun 1 sudu kecil madu honey, 2 biji telur ayam. Untuk makan tengah hari, kita sediakan salmon grill, iaitu ikan salmon dipanggang dengan buah papaya dan jus campuran. Untuk bahan-bahannya ialah ikan salmon, halia muda dan bawang putih diketuk dan diiris, 1 biji lemon, ambil jusnya, sos ikan, kicap sotong, garam, serbuk perasa, serbuk lada hitam dan minyak zaitun. Cara menyediakannya ialah campurkan ikan dengan garam, serbuk perasa dan lada hitam. Letak halia, bawang putih, jus lemon, jus ikan ataupun kicap sotong, sedikit garam dan perasa. Masukkan kepingan ikan dan perap selama 30 minit atau 1 jam. Panggang ikan hingga masak. Guna kuali saja. Letakkan sedikit minyak zaitun, hidangkan dengan sos cili dan mayonis. Memanglah sedap. Selamat mencuba. Untuk makanan petang, kita hidangkan 1 gelas tea chamomile, iaitu herbal tea, buah naga ataupun dragon fruit. Bahan-bahannya adalah 1 uncang tea chamomile herbal tea, 1 biji buah naga. Untuk makan malam, iaitu dinner time, kita hidangkan telur dadar, nasi perang ataupun brown rice, sayur bayam merah, 1 gelas jus belimbing. Bahan-bahannya ialah 3 biji telur ayam, 2 sendok nasi perang, sayur bayam, 1 biji buah belimbing. Sebelum kita tidur, kita minum sejenis minuman herbal, iaitu kita minum 1 gelas daun parsley. Saya juga ingin memberikan tip-tip dan info kesihatan. Hari ini saya nak bagi penerangan dan share bersama anda tentang minuman daun herbal parsley. Biasanya daun parsley banyak digunakan dalam masakan tanpa kita sedari akan khasiatnya. Mungkin anda tidak tahu, selain menjadi penambah rasa, ia boleh juga menurunkan rasa paras gula darah, baik untuk kesihatan tulang, baik untuk kesihatan buah pinggang, baik untuk kesihatan jantung, boleh meningkatkan sistem imun, boleh mengurangkan kembung perut, baik juga untuk kesihatan hati, mencerahkan kulit, anti penuaan, merawat di bawah lingkaran mata, bertindak sebagai agen kulit, menggalakkan warna rambut semula jadi, meningkatkan pertumbuhan rambut, membersihkan jerawat dan juga merawat kanser. Cara membuat minuman daun parsley ini iaitu kita masukkan daun itu dengan air mineral ataupun air biasa hingga bersih dan dipotong kecil-kecil. Masak air panas, masukkan daun-daun parsley ke dalam periuk. Rebuskan daun-daun itu selama 10 minit hingga 20 minit. Setelah mendidih, biarkan air rebusan itu sejuk. Bila sudah sejuk, tapiskan untuk asingkan daun-daun dari airnya. Tuang dan simpan air rebusan itu ke dalam botol yang bersih.
dan disimpan di dalam peti ais untuk sejukannya. Amalkan minum ini 2 kali sehari, iaitu waktu pagi dan juga waktu malam sebelum tidur. Selamat berjumpa.